Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa habibuhu wa safiyyuhu khaliluhu. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang mana selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala mendapat pujian. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala juga telah memuji atas dirinya sendiri. Dan insya-Allah pada malam ini perbicaraan kita berkaitan dengan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap tahun kita bercerita tentang Isra wal Mi'raj. Hanya saja pada malam ini mungkin saya menceritakan satu kisah berkaitan hikmah daripada Isra wal Mi'raj, dan mungkin juga saya tidak pernah menceritakannya pada sebelum ini. Dan perlu kita ketahui bahawasanya Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berkaitan dengan khususiyat, perkara yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun disebut sebagai mukjizat, tetapi ta'rif pada khususiyat itu lebih tepat, disebabkan perkara mukjizat adalah untuk membuktikan dia Nabi dan juga Rasul. Isra wal Mi'raj tidak dilihat oleh sesiapa pun. Itu khususiyat, perkara yang dikhususkan oleh Rasulullah, dikhususkan Allah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui bahawasanya di kalangan para nabi, para rasul yang terdahulu telah di-Isra wal Mi'rajkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja perbezaannya, Nabi kita Isra wal Mi'rajnya dengan roh dan jasadnya. Roh dan jasad menunjukkan kepada hatinya, jiwanya, Isra wal Mi'raj. Sedangkan para Nabi Rasul yang terdahulu, Isra wal Mi'raj mereka itu hanya sekadar roh mereka, jiwa mereka, hati mereka, tapi jasad mereka tidak sampai ke langit. Itu perbezaan yang jelas. Bahkan dalam Quran Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut tentang peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sebagai satu peristiwa yang sungguh menakjubkan, yang sungguh luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memulai ayat pertama dalam surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Dimulai dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawasanya tasbih itu daripada Allah dan bermula daripada Allah, bukan bermula daripada kita. Maknanya sebutan subhanallah itu daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana segala-galanya dimulai oleh Allah yang bersifat qadim lagi azali. Terdahulu bagi Allah telah wujud dan tidak ada permulaan pada Allah, dan dia tidak pernah mewujudkan dan menciptakan diri dia. Memang dia telah wujud. Lalu Allah Subhanahu wa taala memuji atas diri dia. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut atas zatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala nak kata peristiwa pada Nabi Muhammad ini suatu peristiwa yang menakjubkan, kerana aku tidak bawa Muhammad seperti mana aku bawa orang lain. Muhammad sahaja yang aku bawa dengan setinggi-tinggi tempat, kedudukannya pula kedudukan setinggi-tinggi derajat, dan keistimewaan kemuliaan yang paling sempurna sekali. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalimah bi'abdihi menunjukkan kesempurnaan pada ubudiyah. Kita pula tidak akan sempurna pada ubudiyah, tapi Rasulullah telah sampai pada kesempurnaannya. Hanya saja ditanya,
ayat turun dulu ke Isra wal Mi'raj jalan dulu? Jawapannya Allah Subhanahu wa taala bawa Nabi dulu. Isra wal Mi'raj dulu, barulah turun Subhanalladzi asra. Dalam Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan bahwasanya Nabi Musa alaihi salam Allah buat janji dengannya. Allah Subhanahu wa taala nak beri dia satu kitab yang sungguh istimewa. Sebab tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang diberi kitab seperti mana Nabi Musa, kitab Taurat. Sebab Nabi Rasul yang terdahulu sebelum diutus Nabi Musa hanya diturunkan suhuf. Allah memulai nak turunkan kitab pada Nabi Musa, tapi Allah buat janji, ya Musa, aku akan beri kitab padamu setelah 1 bulan, 30 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tak turunkannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi Musa, ya Musa, aku, yakni janjiku padamu, ku lanjutkan 10 hari lagi, sehingga sempurna dalam 40 hari. Hari yang ke-40 turun kitab Taurat kepada Nabi Musa melalui janji. Tapi Isra wal Mi'raj atas baginda Rasulullah terus langsung tanpa ada perjanjian. Dan Rasulullah SAW tidak pernah tahu, tidak pernah buat persiapan bahawasanya dia akan di Isra wal Mi'rajkan. Mengapa agaknya? Kerana Rasulullah SAW duduk dan bangun Rasul atas bimbingan dan tarbiyah daripada Allah secara langsung melalui malaikat Jibril alaihi salam yang telah turun pada Nabi SAW sebanyak 24,000 kali. Tidak ada seorang Nabi Rasul yang Jibril turun padanya sebanyak itu. Nabi Rasul yang terdahulu boleh kira dengan jari pun ada. Bahkan Nabi Rasul yang paling banyak pun sekadar Jibril turun ratusan kali saja. Ribuan tak ada. Nak sampai jumlah 1,000 pun tak ada. Baginda Rasulullah SAW 24,000 kali. Lalu perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW tergantung pada ayat yang pertama tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalimah asra menunjukkan pada ketinggian perjalanan Rasul yang tidak pernah dilalui oleh sesiapa pun, termasuk para malaikat sekalipun, termasuk malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil. Semua malaikat tidak sampai pada kesempurnaan kemuliaan asra itu. Subhanalladzi asra. Disebabkan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dia pun naik turun daripada langit turun ke bumi, daripada bumi naik ke atas, mengambil masa. Tetapi perjalanan Rasulullah SAW seolah-olah masa itu berhenti buat Rasulullah. Perjalanan Isra wal Mi'raj Rasul seolah-olah berhenti buat Rasulullah SAW. Sehingga disebutkan dalam riwayat yang sahih, sampai ada batasan tempat yang mana malaikat Jibril alaihi salam dia tidak boleh bergerak, dan mereka itu batasannya yang terakhir. Tapi yang akan maju lebih daripada tempat tersebut hanya Rasulullah. Itulah pengkhususan asra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Makna menunjukkan bahawasanya tidak ada satu makhluk ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala yang pernah sampai pada kedudukan kemuliaan yang tertinggi melainkan Rasulullah SAW. Sehingga ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan ketinggiannya itu lebih daripada para malaikat sekalipun, termasuklah Jibril, Mikail, Israfil yang disebut sebagai malaikat muqarrabin, malaikat yang hampir dengan perintah Allah dan banyak mengetahui rahsia serta takdir alam ni. Kita kena tahu para malaikat Allah bergerak dengan rahsia-rahsia takdir yang mereka dah tahu. Hanya satu rahsia yang mereka tak tahu, iaitulah kiamat berlaku bila. Kemudian ada juga malaikat yang tidak tahu rahsia bagi hamba Allah yang ikhlas. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk beberapa amalan yang malaikat tak boleh nak jati, dia pun tak tahu. Dia sembunyikan bagi hamba sehingga malaikat pun tak tahu semua.
hamba yang menyembunyikan amal tadi. Lalu kita ceritanya Isra' pada rahsianya, pada keistimewaannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut subhanallazi asra bi 'abdihi. Itu surah Al-Isra'. Dalam surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala menyebut ma kadzdzabal fuadu ma ra'a. Ma kadzdzabal fuadu, tidak didustai akan hatinya apa yang dilihat. Apa maksud di sini hubungan Nabi abdihi adalah hati Rasulullah. Apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak akan berdusta. Akan tetapi hakikatnya tidak boleh dibayangkan kerana yang dilihat bukan satu bayangan. Tidak boleh digambarkan kerana dilihat Rasul bukan satu gambaran. Tidak boleh dirupakan Nabi disebabkan apa yang dilihat Rasul juga tidak ada kaitan rupa. Dan tidak terikat dengan masa. Sehingga ulama-ulama tasawuf mengatakan apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah hubungan hati Nabi, roh Nabi, jiwa Nabi, tetapi tidak boleh diperhalusi. Hanya empunya diri Rasul saja yang merasai. Bolehlah, macam pantun saya cakap tu. Rasulullah saja yang merasai perjalanan tersebut, sehingga Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa yang kau rasa dalam perjalanan Isra' wal Mi'raj? Aku tak boleh menghakikatkannya. Dalam alam layu kita ada dua kalimah yang berbeza walaupun seolah-olah macam sama. Hakiki yang pertama, yang kedua hakikat. Hakiki, hakikat. Maksud hakiki adalah sesuatu yang tidak boleh dinafikan lagi. Hakikat pula adalah sesuatu yang benar dan tidak boleh diubah lagi kebenarannya. Macam sama tapi sebenarnya ada perbezaan dalam alam layu. Dalam lughatul Arabiyyah, tengok pada ayat boleh jadi hakiki, boleh jadi hakikati ataupun jadi hakikah. Perbezaannya apa? Dan keduanya dikaitkan juga Isra' wal Mi'raj Rasul. Secara hakiki jangan menafikannya. Sebab kalau kita menafikan perjalanan Isra' Rasul, kafir. Hanya saja ulama kita khilaf batasan yang mana sehingga kafir. Sebab umat Islam yang beriman tidak menafikan perjalanan Isra'. Cuma sebagian umat Islam hanya menafikan bi'abdihi, itu ruh dan jasad. Di mana Mu'tazilah mengatakan, mereka juga mengaku Islam, bahawasanya Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah hanya sekadar dengan ruh dia. Bi'abdihi, itu ruh. Kita menjawabnya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma kadzdzabal fuadu ma ra'a. Fuad ini hati manusia, ia mesti ada ruh baru berfungsi. Fungsinya padanya jasmaniyah, jasad. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nashrah laka sadrak, fuadu, sadruku, qalbu. Itu semua digabungkan menunjukkan bahawasanya dia adalah perjalanan pada hati. Disebabkan hati manusia dia memerlukan rohnya, memerlukan jasadnya, baru dia boleh bergerak. Kalau sekiranya dikatakan perjalanan skala roh, maka Rasulullah SAW telah menempuhnya banyak kali dah. Antara ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang masyhur, Muhyiddin Ibn Arabi dalam kitab akidahnya, dia menyebut Rasulullah telah Isra' wal Mi'raj sebanyak 360 kali. Seumur hidup Nabi dengan rohnya hanya sekali saja, roh dan jasad. Kita pegangnya itu, roh dan jasad pada kalimah bi'abdihi. Jadi kita tak bersetuju dengan yang kata roh saja. Kalau kata roh saja, ramai orang Isra' wal Mi'raj. Bahkan para waliullah pun pergi Isra' wal Mi'raj. Nabi Ilyas, Nabi Musa, Nabi Idris, antara Nabi yang di Isra' wal Mi'rajkan juga. Cuma perbezaan Isra'nya dengan roh saja.
Tidak mustahil kita sendiri roh pun sampai Isra' wal Mi'raj. Mungkin tidak sampai Isra' tapi Mi'raj itu berlaku. Atau roh kita sekadar Isra', Mi'raj tidak. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala sebut Isra' itu minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, daripadanya Mekah, di situlah Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dulu disebut Syam. Itu Isra', ta'rif Isra' yang kita tidak boleh nafikan ta'rif perjalanan itu. Lalu kita pun kadang-kadang mimpi juga. Kita selayang prima mimpi pergi Perancis. Tidur malam tadi mimpi pergi Perancis. Itu Isra' tak? Isra' juga perjalanan. Dan kita tidur malam, roh dibawa keluar, lalu perjalanannya malam-malam. Ada orang mimpi sampai ke Masjidil Haram, kita pun kata tahniahlah, Allah bawa roh itu pergi Isra'. Cuma tak sampai Mi'raj. Mi'raj naik ke langit. Tapi Rasulullah SAW pernah bercerita kepada kita bahawasanya roh juga Mi'raj. Tapi roh kita tak Mi'raj, Allah yang bawa roh itu. Hadis Rasulullah SAW, seorang mukmin itu apabila dia tidur, maka rohnya dibawa keluar sehingga dibawa pergi ke langit. Naik ke langit itu Mi'raj. Ma'arij, naik ada tangga dia. Dan kita tidak boleh menggambarkan, membayangkannya sebab dia perjalanan roh. Seperti mana dulu kita dalam keadaan roh pun tidak boleh digambarkan sampai hari ini. Kita dulu dalam keadaan alam arwah, alam para roh. Allah pernah tanya kita, alastu bi rabbikum? Kita pun pernah jawab, qalu bala syahidna. Tak ada jasad, roh dulu. Bahkan roh antara makhluk yang awal juga dicipta oleh Allah, bercikkan cahaya roh ni. Allah cipta cahaya, cahaya itu bergerak, lalu Allah mengendaki jadi roh. Ada cahaya yang gerak, Allah mengendaki jadi malaikat. Itu semua daripada percikan daripada nur Allah Subhanahu wa taala. An-Nur ialah Allah yang mengurniakan, yang menciptakan akan nur. Dan bukannya Allah Subhanahu wa taala itu nur, dia bercahaya. Tidak ada kaitan gambaran pada Allah, zatnya Allah itu bercahaya, tidak ada kaitan. Sebab cahaya itu sendiri adalah makhluk. Mustahil Tuhan kita disifati dengan sifat makhluk, apatah lagi berbentuk, berwarna-warni. Disebabkan cahaya ada warnanya, perubahan-perubahan warna cahaya. Jadi kata Rasulullah SAW, rohnya di-mi'rajkan oleh Allah sampai ke langit yang tertinggi. Kalau sekiranya dia ada wuduk, sebelum tidur dia wuduk dulu, maka Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk dia sujud dan betul-betul di bawah aras pada ketika itu. Dan hadisnya sahih. Kata Rasulullah. Lalu apa di sini? Ini perjalanan roh. Bahkan dalam satu riwayat, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'raj yang bagi orang yang beriman. Sukar untuk kita menjelaskan, mensyarahkannya, disebabkan perjalanan mi'raj pun kita belum memahaminya secara halus, secara jelas. Oleh kerana itu tidak ada masalah untuk kita mengkaitkan Isra' wal Mi'raj. Yang paling istimewa tetap Rasulullah. Mengapa agaknya? Sebab perjalanan Rasulullah namanya Isra', perjalanan sungguh-sungguh pantas. Akal manusia tak boleh berfikir dengan kepantasannya. Seperti mana contoh kita sendirilah. Kita naik kapal terbang, tapi bukan duduk dalam kapal terbang, duduk kat luar, ikat tali situ, lepas tu kapal terbang pun pergi. Agak-agak boleh buka mata tak? Dengan kelajuan dia 1000 km sejam tu, agak-agak boleh ke bertahan atas tu. Rasulullah naik Buraq. Kata Nabi dia ada 4 kaki. Satu langkahannya sejauh mata memandang. Zoom itu. Apa maksud sejauh mata memandang? Ini bermula dia melangkah satu kaki sehingga kaki dia itu dah sampai berpijak pada tempat yang mata kita, objek tu yang terakhir kita lihat. Mungkin sesaat gitu.
Lalu Rasulullah menaiki Buraq. Kalau sekiranya kita ni nak berfikir secara zahir, bagaimana Rasulullah pegang Buraq tu selaju itu? Itu satu perjalanan. Buraq itu sangat-sangat laju dan dia berlari di atas darat, bukan dia terbang pula tu. Buraq bukan satu haiwan yang mana dia terbang ke langit, dia berlari di atas daratan, kata Rasulullah. Tu yang kata Rasul, dia mempunyai 4 kaki, satu kaki sejauh mata memandang. Apatah lagi kalau dia pakai 4 kaki, dia melangkah. Cuba kita naik kuda, jangan pegang apa-apa, agar tergolek tak ke belakang. Bahkan kuda yang laju pun kita tak berani nak naik, tak pandai. Ini Buraq begitu laju. Bahkan dalam satu riwayat yang sahih juga, Buraq ni tak pernah mari, melainkan Jibril alaihissalam pergi pilih dekat syurga baru turun. Dia haiwan di syurga. Dan Buraq semua merindui, mencintai Rasulullah. Tapi kehidupan ni dalam syurga. Buraq ni haiwan syurga. Lalu Jibril alaihissalam diperintah oleh Allah, ya Jibril, pergi pilihlah seekor Buraq, bagi ke hamba-Ku Muhammad, bawa dia jalan Isra' wal Mi'raj. Cuma Mi'raj tak termasuk, bawa dia jalan Isra' saja. Mi'raj tu tak ada kaitan dengan Buraq lagi, Isra' saja. Jibril alaihi salatu wassalam pun cari. Masing-masingnya Buraq berselawat ke Rasulullah. Cuma ada seekornya Buraq, dia menyendiri di satu tempat yang tersembunyi. Jibril pun bertanya, apa pasal kamu? Aku merindui Muhammad. Sampai dia menangis. Yang lain-lain merindui Rasul, tapi tak adalah sampai nangis. Mari ikut aku. Buraq pun ikut, turun ke bawah, sehingga Rasulullah SAW diperintah Jibril, ya Muhammad naik. Tapi Buraq tu lari-lari dia tak kenal Rasulullah. Wahai Buraq, jangan lari engkau sendiri kan merindui Muhammad. Ini orangnya. Baru dia diturun, tetap. Yang menungganginya Buraq adalah manusia, makhluk yang terbaik di atas al-alam min at-ta'lam. Gembiranya Buraq tadi. Lalu dia membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perjalanan yang mana tak ada manusia. Sampai hari ini bolehnya membina satu perjalanan macam Buraq tadi tidak ada. Mengapa agaknya? Sebab perjalanannya Buraq, bila diceritakan hanya kita boleh membaca Subhanallah, Maha Suci Allah. Mana terlalu hebat sehingga kita mengetahui dengan akal kita, dengan kemahiran dan ilmu manusia, mungkin sampai hari kiamat tidak boleh membina, membuat kenderaan macam Buraq. Tidak ada. Bahkan tidak ada haiwan seumpama Buraq di atas dunia. Kuda antaranya haiwan yang berlari laju, tapi tidak ada juga yang mana sejauh mata memandang, satu langkah dia. Jadi luar biasa lah. Yang Buraq ni kata Rasulullah, dia tidak tinggi sangat, tidak rendah. Tidak dah tinggi macam keldai, rendah sikit macam bagal. Maknanya kacukan antara kuda dengan keldai, jadi bagal. Muka-muka kuda, badan gemuk-gemuk, isi macam keldai. Dia kacuk gitu. Dan dia jadi kuat sebab apa? Benih dengan benih kuda. Tapi dia tak boleh nak lari kuat. Tapi dia boleh angkat beban berpuluh-puluh kali beban pada beban manusia. Kuat dia. Jadi Rasulullah kata, kalau kamu nak tanya bentuk dia, tinggi rendah dia, aku bagi contoh macam itulah. Tapi hakikatnya sebenarnya Rasulullah pun suka nak hakikatkannya. Dia beginilah, perjalanan Rasulullah Isra wal Mi'raj sebenarnya tidak boleh dihakikatkan. Kita boleh cerita, tapi tak boleh hakikat. Sama juga cerita dalam syurga, boleh cerita tapi hakikatkan tak boleh.
Kita bolehlah nak cerita, tapi nak gambarkan, tak, ceritanya terlalu hebat, sukar nak digambarkan. Sukar. Itu yang jadi tasbih subhanalladzi, maksudnya subhanallah. Gitu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun naik ke Buraq. Dia tunggang dengan Jibril. Jibril duduk belakang, Rasul duduk depan. Mana kemuliaan Rasul. Gitu. Kita tak boleh gambarkan, saya pun tak boleh gambarkan. Gitu. Hanya saja istimewanya perjalanan Isra' Nabi. Dalam perjalanan tersebut, Nabi sempat singgah beberapa tempat, yang mana tempat tersebut pun sukar nak digambarkan. Akan ni nak digambarkan sukar, tapi wajib beriman. Sebab beriman pada al-ghaib, perkara yang ghaib adalah apabila Rasul bercerita kepada kita yang tak boleh nak digambarkan, tapi wajib menerimanya. Itu al-ghaib. Lalu Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Bahkan Rasulullah pun termasuk dengan ayat subhanalladzi asra. Diri Nabi bi'abdihi termasuk. Bila kita dengar cerita Rasulullah tentang Isra' wal Mi'raj, atas diri Nabi pun kita subhanallah. Suka digambarkan perjalanan Nabi gitu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat singgah beberapa tempat pun sukar untuk digambarkan. Nabi cerita dia. Antaranya Nabi kata waktu perjalanan Isra', aku melihat Musa, dia sedang solat dalam kubur dia. Soalannya boleh kita menggambarkannya. Dia sedang solat dalam kubur, tempat makam dia tak jauh daripada Baitul Maqdis juga. Makam Nabi Musa di situ. Hari ini walaupun lokasinya hampir dengan Mesir, masuk tanah Mesir, itu hari ini. Dulu-dulu kata ulama, makamnya Nabi Musa tidak jauh pada Baitul Maqdis juga. Itu. Lalu Rasulullah melihat Nabi Musa sedang solat. Tapi Rasulullah juga bercerita kepada kita, pada langit yang ke-6 Nabi bertemu lagi Nabi Musa. Lalu akal kita kata subhanallah, cerita apa ni? Beriman saja. Beriman saja. Kalau kita kaitkan dengan cerita sesama kita, kita pun tengok cerita luar biasa. Tadi baru je nampak dia dah dikuburkan, mati dia. Tengok-tengok naik tingkat 6, jumpa lagi dia dalam lift lah tu. Kita naik lift tingkat 6, pintu buka, yang orang kita dah tanam tadi tu ada tu nak masuk lift. Terpukul lagi. Kawan pun dengar cerita kita, subhanallah. Tengok hantu lah tu, subhanallah. Lalu Rasulullah SAW melalui beberapa tempat. Cuma ada riwayat pada Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, cuma riwayat ini tidak dimasyhurkan. Nabi pernah bercerita bahawasanya dulu keturunan Bani Israel yang selamat daripada diubah oleh Allah jadi kera dan babi, semua pergi hijrah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah beritahu kepada Bani Israel, kalau mereka masih lagi tidak mahu beribadah pada hari Sabtu, mereka makan, mereka jual ni ikan. Kita belajar ayat tu, aku akan ubah mereka. Dia berlaku pada zaman Nabi Daud. 3 golongan. Satu golongan yang tak mahu ibadah tadi, jual beli ikan pada hari Sabtu. Satu golongan mereka tak buat, cuma mereka adalah orang yang buat tak tahu je. Satu golongan takut walaupun tak buat. Mereka ni lari hijrah sebab khawatir Allah Subhanahu Wa Taala masukkan mereka, orang-orang yang terkena juga azab itu atas dunia. Salah satu azab Allah ubah dia lah.
Jadi golongan ni pergi hijrah awal-awal lagi kerana takut mereka termasuk Allah binasakan juga mereka. Lalu akhirnya golongan yang tinggal tu diubah oleh Allah. Itu cerita dalam Quran tu. Jadi kunu kiradatan khasin, maka jadilah kamu kera yang hina-dina. Lalu kata Rasulullah, aku sampai ke satu tempat. Riwayat Imam Al-Qurtubi, lalu dikaji orang. Dia tidak jauh pada batasan sempadan daerah tanah di negeri China sana. Sebab perjalanan Isra wal Mi'raj Rasul, Isra tu sendiri dah perjalanan yang luar biasa. Cuma Nabi tak cerita semua. Sebab apa? Nabi cerita sesuatu yang mungkin mudah bagi kita untuk menerimanya sebagai hal ehwal iman. Mudah. Rasulullah kata, kalau aku berhenti ke satu tempat dan mereka adalah keturunan Bani Israel yang dah beranak pinak dah. Zaman Nabi Daud AS nak sampai ke Nabi Muhammad 2000 tahun. Maknanya keturunan-keturunan mereka dulu. Lalu kata Rasulullah, aku Islamkan mereka. Islamkan di sini bukan nak bagi tahu alam ini ada penciptanya, namanya Allah, lalu mereka mengakui Allah, lalu mereka pergi. Bukan. Tapi adalah dengan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, lalu mereka berislam, kata Rasul. Itu salah satu kisah tu. Itu pasal di benua sana mereka berpindah randah, pecah-pecah, dan mereka telah mengenal Islam di sana. Lalu dikhawatirkan iman mereka, Islam mereka pudar. Rasulullah perintah Sa'ad bin Abi Waqqas pergi ke sana. Itu yang Sa'ad bin Abi Waqqas pergi, sehingga dia pun wafat di China sana. Nak jaga iman mereka agar mereka tidak kembali kepada kekufuran ataupun kepada ajaran Bani Israel. Sebab ajaran Bani Israel dah mati sebenarnya. Mereka tak boleh hidup setelah Nabi diutus oleh Allah. Rahsia perjalanan Isra wal Mi'raj lagi yang lain. Lalu Rasulullah SAW sampai ke Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis itu seolah-olah dihimpunkan seluruhnya roh, hati, jiwanya para nabi di situ. Bukan sekadar satu masjid, tapi sebenarnya tempat para nabi, para rasul, roh mereka berhimpun di situ. Jangan dilihat pada zahir. Sebab Rasulullah kata, apabila aku sampai di situ, aku tengok banyak tiang tapi dah runtuh. Dia ada tiang di barat, tiang di timur. Nabi pun cerita sekian-sekian. Sebab Nabi bila balik, Nabi cerita siang tu ada orang pun dah sampai ke Masjid Baitul Maqdis. Dia cabar Nabi. Dia banyak pengalaman pergi dagang ke sana, banyak kali singgah dan lalu masjid tu. Dia tahu keadaan. Ya Muhammad, kalau betul kau pergi malam tadi, cuba cerita ke aku. Nabi cerita satu persatu. Terkejut dia. Bahkan kata Rasul dalam satu hadis, sewaktu aku bercerita kepada dia, Allah memperlihatkan kepada aku kembali akan keadaan masjid tersebut seolah-olah depan mataku je. Ceritanya Allah perlihatkan buat Rasulullah, linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepada Nabi tanda kebesaran kami. Kemudian ceritanya istimewanya Rasulullah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, selain daripada kefarduan solat, itu telah saya sebutkan sebelum ni, iaitulah Rasulullah SAW, rohnya, hatinya, jiwanya, perasaannya dalam keadaan tidak bersatu ketika itu. Sehingga ulama mengatakan ini peringkat yang sangat sukar untuk dibahaskan, diperhalusi, dan satu perbahasan yang sungguh-sungguh sulit sekali berkaitan dengan ru'yatullah, melihatnya Allah. Gitu. Roh pada jasmaniah Rasul, pada jasad,
pada hati Rasulullah, perasaan Rasulullah. Lalu ulama akidah sunnah wal jamaah mengatakan Rasulullah melihat Allah. Rasulullah melihat Allah dalam keadaan Nabi melihat, tapi Rasulullah SAW tidak boleh menghakikatkannya. Tempat berdirinya Rasul sewaktu melihat Allah, satu tempat yang tidak boleh dihakikatkan. Dia tempat, cuma tidak boleh dihakikatkan. Dan sewaktu Rasulullah SAW melihat Allah, tidak ada kaitan Allah bertempat ketika itu. Makna membuktikan di sudah akidah sunnah wal jamaah, wujudnya Allah, adanya Allah, bersifat qidamnya, baqa'nya, tidak bertempat. Memang wujud Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan demikian. Rasulullah melihat Allah yang tidak ada kaitan dengan tempat, gambaran, tidak ada kaitan dengan rupa bentuk, warna-warni, tapi yang dilihat wujud Allah. Itu yang kita dengar, subhanallah. Selain daripada itu, yang istimewanya Rasulullah sewaktu berada di ufuk yang tertinggi, di situ Rasulullah melihatnya Sidratul Muntaha. Sebab semua amal-amal hamba-hamba Allah berakhir di situ, tak lebih dah. Dan kita masih juga tidak boleh menyatakan Allah berada di atas itu juga, tidak ada kaitan. Lalu Rasulullah SAW melihat itu semua, sehinggalah Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi SAW seperti mana yang Allah perintah. Tetapi waktu di situ juga Allah mewahyukan kepada Nabi secara langsung tanpa perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Salah satunya perintah solat secara langsung. Dalam satu riwayat yang disebutkan oleh sebagian ulama, istimewanya ibadah solat diambil diterimanya Rasul dalam keadaan sujud dan munajat. Sujud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintah, ya Muhammad, aku perintah padamu dan umatmu khamsuna salawat, 50 kali sehari semalam kena solat. 50 kali. Bukan 50 waktu, 50 kali. Dalam satu waktu mungkin tak tahu berapa kali kena solat. Kalau kita kira 2 ni rakaat, dua rakaat pun lebih kurang 5 minit. Lalu darablah berapa agaknya 50 kali tu. Bahkan kita tertanya-tanya kalau begitu sempat tidur ke tidak. Antara waktu isyak nak pergi ke waktu subuh, kita pun tak tahu berapa banyak waktu kita kena bangun solat malam tu. Ikut waktu pula tu, secara logik, pukul 8.30 nak ada satu, pukul 9 nak ada satu, pukul 11 nak ada satu, pukul 4, pukul 5 nak ada satu lagi. 2 rakaat. Jadi soalannya, esok tu bangun qadha je lah, tak mampu nak buat 50 kali. Itu yang cerita, itu telah kita ceritalah. Nabi Musa alaihissalam tahan Rasulullah, tapi di situ hikmah yang besar adalah Nabi dapat melihat Nabi Musa keadaan hakikat Musa dan keistimewaannya dan ilmunya. Di situlah pembelajaran akidah bermula. Sebab Nabi Musa alaihissalam, kalau secara logik, kalau sekiranya cikgu kita kata awak kena buat latihan muka surat 2, 3, 4, mari kawan tak payah buatlah, buat muka surat 2 sudahlah. Kita ni ikut kawan ke cikgu? Nabi Musa alaihissalam ni secara logik dah ceritanya. Tahan Rasul, ya Muhammad, apa yang Allah perintah? 50 kali solat. Banyak ya Muhammad, minta kurang Allah. Gitu. Kawan, ini banyak ni latihannya cikgu bagi, pergi minta kurang. Contoh gitu. Bahkan kawan kata, pergilah minta kurang tu, bayar hutang kat bank tu, boleh lah. Pergilah mintalah dulu gitu. Logik. Ini Nabi Musa alaihissalam memahami akidah. Mustahil seorang Nabi tak faham akidah dan tak tahu sifat Allah. Ini menunjukkan kita sedang melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Musa mengenal rahmat Allah. Walaupun Allah perintah 50, dia bukan membangkang, dia bukan tak setuju, tapi dia melihat rahmat Allah dalam perintah. Maknanya Nabi Musa tahu Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan sesuatu, tetapi dia Maha Kasih. Berbicara dan berbincanglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia Maha Kasih. Yang ini makhluk tak boleh buat. Lebih-lebih lagi pihak bank. Itu hutang 500,000 beli rumah, boleh bincang-bincang dapat 50,000, boleh lah. Kata boleh kau kahwin dengan aku, dapatlah. Allah Ta'ala bincang. Kita tak cerita 50 tu kurang 10. Kita cerita 50 itu tak ada langsung, dah zero atas rahmat Allah. Cuma oleh kerana Allah mahu kita bertemu Allah, Allah tetapkan 5. Itu kata Imam Ibn Hajar Asqalani. Maksudnya kali yang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala beri pada Nabi Muhammad adalah solat tidak ada lagi. Telah mansuh 50. Hanya Allah beri 5, tak termasuk yang 50. Cuma Allah bagi pahala macam 50 punya. Ini maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan rahmat kepada kita. Sebelum kita solat 50 kali, rahmat tu dah mari dulu, dapat yang 5. Itu pun ada orang tak cukup juga. Itu pun kalau boleh tak boleh kurang lagi ke gitu. Tak ada diskaun ke gitu. Diskaun 70% gitu. Mana ada hari raya maka batallah solat subuh hari itu. Mana ada solat Jumaat maka batallah solat asar hari itu. Tetap kita wajib melaksanakannya kerana dia berkaitan hubungan dengan Allah. Kalau kita sendiri satu hari berhubung dengan bagi dia tuanku, setiap kali datang kat dia, dia bagi macam-macam, bagi tanah, sungai pun dia bagi, parit dia bagi, lumut dia bagi gitu. Kalau dah bagi dia tuanku dekat Perak sana, lalu hari-hari nak bertemu dengan dia, hari-hari nak bertemu bagi dia tuanku, setiap kali mari berbakul-bakul, berguni-guni duit dia bagi. Apatah lagi 5 kali sehari semalam. Lalu Allah Ta'ala dia bagi sesuatu yang mana tak boleh dinilai dengan alam ni. Tak boleh nak berjual beli dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri. Lalu maksudnya Rasulullah menerimanya begitu, menunjukkan kemuliaan tidak diberi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi, melainkan kerana kemuliaan umat Nabi juga. Rasulullah SAW bukan terima untuk diri dia secara khusus, dia saja kena solat 5 kali, tapi adalah untuk kita juga, dan dia jadi imam kita. Kita tunjukkan kemuliaan. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj, walaupun keistimewaan itu untuk Nabi, berkhususan untuk Nabi, tetapi semuanya kalau sekiranya kita ada hati dan juga jiwa, maka kita menghayati dengan apa yang Rasulullah hadapi pada peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Sebab apa tidak ada lagi peristiwa begitu sehingga ulama ditanya, ada tak selain pada Nabi Muhammad mendapat kedudukan itu? Lalu ulama menjawab dengan 2. Yang pertama, kami tidak menjumpai dalil ada selain pada Nabi Muhammad. Yang kedua, wallahu a'lam, kalau ada atas rahsia Allah, kita tidak mengetahuinya. Selain daripada itu, istimewanya Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW dia melalui bukan sekadar berkaitan dengan masa dan zaman. Rasulullah melalui akan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi cerita kepada kita dalam riwayat yang sahih lagi mutawatir, Nabi kata waktu aku Isra, makna Mi'raj itu, sampai di langit, Rasulullah kata aku melihat syurga. Soalannya, adakah syurga itu di langit? Ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan tidak ada syurga di langit. Rasulullah juga bercerita, aku melihat neraka. Adakah neraka di langit? Juga tidak. Bahkan satu hari nanti Allah akan membinasakan, menghancurkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, bahkan alam seluruhnya. Kecuali syurga neraka dikekal oleh Allah, arasy dikekal oleh Allah. Mana yang dikehendaki oleh Allah? Illa man syaa Allah. Mana yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kekalkan.
Lalu kalau sekiranya syurga berada di langit, maka dia akan turut hancur satu hari nanti. Lalu di sinilah jawapannya. Tak boleh difikir dengan akal. Bahkan hati ini nak melintas ke sesuatu, nak menggambarkannya pun tak mampu. Itu yang Rasulullah SAW, hatinya melihat semua keajaiban, ruhnya juga dia hanya merasai, tetapi tidak boleh dihakikatkan gambarannya sama sekali. Ya Rasulullah, adakah kau melihat Arasy? Aku melihatnya gini, dia ada kubah, mempunyai sudut ribu-ribu sudut, satu sudut ke satu sudut, beribu-ribu tahun perjalanan, bercahaya. Walaupun gitu, aku tidak boleh menggambarkannya sama sekali. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, aku melihat cantiknya Arasy sehingga aku sekadar melihat, merasai cantiknya dia, tapi tidak boleh digambarkan kepada kamu. Apa maksudnya? Ada sesuatu yang dicipta oleh Allah, hanya dirasai tapi tidak boleh digambarkan. Seseorang pelukis, walaupun dia pandai lukis, dia melihat tapi tak boleh nak terakam, lalu dia tak boleh nak lukis. Gitu. Tapi saya pernah cerita juga kepada tuan-tuan sebelum ini, bila cerita harinya Rajab sampai ke waktunya Isra wal Mi'raj, ada orang boleh lukis burak, lukis langit, lukis Siratul Muntaha, atas sekali alif lam lam ha, atas muntaha. Lalu kita sebahagian orang beranggapan Allah di atas muntaha tu. Lukisan tu sampai kat kita. Pandai orang buat lukisan tu. Dia nak cerita perjalanan Rasulullah melalui langit pertama, langit kedua. Padahal mengikut ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jangan kamu katakan langit itu tibaqan ayat Quran, seperti mana lapisan langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Bukan, tidak boleh digambarkan. Kita menggambarkan lapisan-lapisan langit. Ini langit pertama, atasnya langit kedua. Sebenarnya kata ulama tidak boleh digambarkan. Mengapa agaknya? Sebab mata kita tak berpeluang untuk melihat langit yang pertama, terlalu jauh. Apatah lagi melihat langit kedua. Sebab Rasulullah bercerita kepada kita, perjalanan satu langit ke satu langit, kalau tak pakai Mi'raj dah, dia ada tangga dia. Rasulullah kata kalau tak naik pakai itu, 500 tahun perjalanan. Adakah mata kita mampu melihat satu jarak 500 tahun perjalanan? Mata kita pun tak mampu nak melihat perjalanan setahun. Ini 500 tahun. Lalu bagaimana orang boleh bercerita satu, dua gitu? Maka cukup memadai dengan subhanallah saja. Apatah lagi apabila dia menggambarkan Allah di atas langit sana. Sebab tulis alif lam lam ha di situ. Juga salah dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bahasa mana ada ulama terdahulu mengizinkan untuk melukisnya. Bila kamu mampu melukisnya, bersalahan dengan subhanallah tadi. Sebab subhanallah menunjukkan tak boleh digambarkan dengan lukisan, walaupun lukisan kecil sekalipun, conting-conting sekalipun. Apatah lagi kamu seorang pelukis pun tak mampu menggambarkannya. Mengapa agaknya? Dia begini, secara psikologi, bila kamu lukis gambarannya, kamu lihat, orang pun lihat, oranglah lihat gambaran yang kamu lukis, orang akan berkata di lidahnya subhanallah. Tengok lagi subhanallah. Ada gambaran yang kamu lukis, gambar yang kamu lukis luar biasa lah. Orang melihat sambil bertasbih, zikrullah, subhanallah. Kalau orang tu pandai lukis kartun, kita tengok subhanallah. Dia lukis gambar orang, kita pun tengok subhanallah. Tapi kisahnya Rasulullah SAW tak boleh digambarkan. Itu pasal baca subhanallah. Itulah hakikatnya Isra wal Mi'raj. Itulah rahsia terbesar yang sebahagian kata ulama, rahsianya Isra wal Mi'raj belum dipecahkan lagi seluruhnya. Waktu saya belajar dulu, ada di antara tok guru kata,
Bahawa Isra wal Mi'raj banyak belum dipecahkan. Dipecahkan agar akal boleh menerima, mencerna, tapi banyak lagi yang tak boleh diterima sebab akal tak terjangkau untuk menerimanya. Seperti mana melihat Allah Subhanahu Wa Taala, akan mana boleh gambarkan bagaimana melihat Allah. Itu dah satu kisah. Apatah lagi yang lain-lain juga. Sebab nikmat yang paling agung melihat Allah. Rasulullah masih hidup, dia belum diwafatkan oleh Allah, tapi dia melihat Allah. Maknanya apa? Rasulullah SAW telah melihat Allah sehingga memadam seluruh selain daripada Allah. Selain daripada Allah ni makhluk yang dicipta oleh Allah, al-alamin. Lalu kalau telah melihat Allah, apa Nabi nak melihat alam? Oleh kerana itu Nabi tidak pernah bergantung dengan alam, sebab cukup dia dah melihat Allah. Bahkan buat apa lagi Rasulullah nak melihat itu, melihat ini? Cukup dia melihat Allah, dah selesai. Selesai buat Rasulullah SAW. Akan tetapi seperti mana saya jelaskan tadi, roh Nabi lihat Allah, hati Nabi lihat Allah, jiwa Nabi lihat Allah, diri Nabi lihat Allah. Kata Abdullah bin Abbas, mata hati Nabi, dua mata ni lihat Allah, tetapi tetap Rasulullah tak boleh menggambarkannya. Membawa dalil memang Allah bukan boleh digambarkan. Dia selesai, dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia selesai. Maka apabila dia selesai, menunjukkan bahawasanya ini tidak boleh dipecahkan. Itu yang Tok Guru dulu dia kata, kalau kamu berpeluang melihat Rasulullah dalam mimpi kamu, berpeluang juga berbicara dengan Nabi, mungkin kamu bermimpi pada malamnya Isra wal Mi'raj ataupun bulan Rajab, kamu tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa lagi rahsianya Isra wal Mi'raj? Nabi akan beritahu kepada kamu, rahsianya belum dipecahkan semua. Belum, banyak, terlalu banyak. Sebab Rasulullah melihat al-alami, alam. Dia begini, barang siapa dia berpeluang melalui langit tamak, dia melihat seluruh apa yang berada di situ sampai ke langit ketujuh. Atas daripada itu namanya mustawa. Bila berada di atas, Nabi melihat apa saja yang berada di bawah. Seperti mana contoh, kita naik kapal terbang ke atas sana, kita boleh melihat satu wilayah, satu daerah. Kalau atas lagi, kita boleh melihat di bawah mungkin satu negeri. Lalu Rasulullah dah sampai mustawa. Allah bagi mata ke Rasul melihat apa saja setiap daripada lapisan langit, yang pertama sampai yang ketujuh. Kata ulama, langit yang pertama nak dibandingkan langit kedua, langit pertama dengan langit kedua. Langit kedua ahlinya, penduduknya melihat langit pertama seperti mana melihat telur sebiji. Langit yang ketiga melihat langit yang kedua macam telur je langit kedua. Langit ketujuh dia melihatnya 6 lapis langit seperti mana sebiji telur je. Makna makhluk yang berada di langit yang ketujuh, Rasulullah atas tu lagi, dan malaikat tak boleh nak lihat ke situ. Maknanya pandangan Rasulullah ma kadzabal fuadu ma ra'a, melebihi pandangan malaikat. Nabi lihat semua sekali, sehinggalah Rasulullah melihat ketakjuban, keajaiban alam ini, sehingga Rasulullah berpeluang melihat malaikat. Nabi kata, aku melihat malaikat semua di matanya mengalir air mata. Lalu air mata dia jatuh. Cuma aku tak tahu ke mana dia jatuh, tapi dia jatuh. Dan tidak ada setiap para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka atas sana semua penuh, bersaf-saf dengan jarak 4 jari ni, kita rasa 4 jari. Betul, 4 jari. Satu riwayat tidaklah mereka sujud, mereka jaraknya hanya sekadar 1 jengkal. Kata Rasul. Bahkan Rasulullah melihat satu malaikat yang malaikat Jibril pun tak pernah tengok malaikat tu, sampai ke satu tempat. Rasulullah SAW melihat satu makhluk yang sungguh besar di bawah arash. Ya Jibril, makhluk apa ni besarnya? Arash tu memang dah paling besar. Jibril kata, ya Muhammad, aku tak pernah tengok. Ini pertama kali aku tengok bersama denganmu. Aku tak tahu ya Muhammad.
Lalu Allah Subhanahu wa taala beritahu, ya Muhammad, itu malaikatku, namanya malaikat ruh. Arsh Allah Subhanahu wa taala 'alal ma', al-'arsyu 'alal ma'. Arsh Allah ada satu, dia berada di satu lautan, di atas lautan. Ma' tu air, lautan dia. Dan malaikat itu dia berpijak dalam lautan tersebut. Di mana dia pijak, air laut itu hanya sekadar sampai di buku lali dia. Di mana antara daripada dasar laut sampai ke buku lalinya dengan jarak 50,000 tahun. Lalu besar mana malaikat tu? Namanya malaikat roh. Sekali tu Nabi tengok, Jibril pun tengok sekali tu. Lepas tu dah nampak lah malaikat roh itu. Bahkan Rasulullah SAW dia melihat Jibril asliyah. Lihat Jibril 2 kali je, yang asal, yang lain bukan. Berjelma sebagai basyariah, manusia. Lalu Rasulullah pun diperlihatkan oleh Allah Jibril. Nabi pun kata, ya Jibril, aku tak sangka begitu besarnya Allah ciptamu. Ya Jibril, aku melihat dan membilang engkau memiliki 600 sayap. Benar ya Muhammad? Satu sayap dia, kata Rasul, kalau diangkat, matahari sedang bersinar tertutup, sehingga bumi ini tertahan dengan satu sayap dia, tak sampai cahaya matahari itu ke bumi. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bercerita dalam kitab Ihya Ulumuddin, aku melihat Jibril, biji matanya Jibril seumpama seperti mana bumi saja. Bumi yang bulat itu besar saya biji mata dia. Ya Jibril, aku tak sangka Allah Subhanahu wa taala Maha besar, dia menciptakanmu sebesar ini. Ya Muhammad, jangan kau hairan melihat aku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga dia menciptakan satu lagi malaikat, 600 sayap aku baru sama dengan satu sayap dia. Dia pun ada 600 sayap. Dan itu malaikat Israfil. Jibril alaihissalam ada 600 sayap. Satu sayap saja dia angkat, tutuplah ufuk langit ni, tak sampai cahaya matahari. Biji mata dia pun macam dia saiz bumi je. Balik ke Israfil ada 600 sayap. Satu sayap meliputi 600 sayap malaikat Jibril. Rasulullah pun baca Allahu Akbar. Itu bermula Allahu Akbar, lalu dibawa dalam solat. Sebab Nabi menerimanya dengan penuh kebesaran Allah, kehebatan makhluk yang dicipta oleh Allah. Lalu Allah berfirman, wa rabbaka fakabbir. Kalau kamu dah tahu itu, besarkan aku. Lalu Rasulullah diajar Jibril, dengan apa yang kau lihat itu semua kebesaran Allah, maka memulai dengan solatmu, wa rabbaka fakabbir. Kita pun Allahu Akbar. Bahawa ada rasa, ahwal, perasaan kebesaran Allah. Itu maksudnya. Lalu Rasulullah merasai itu semua. Hanya Rasulullah suka nak menghakikatkan, dia rasa. Macam kita susah nak rasa. Kita boleh rasa sambal, siakap 3 rasa, durian, tapi rasanya halawah di sini kita tak dapat. Tapi Rasulullah SAW mengajar kita bagaimana cara nak mendapatkannya, tidak lain dengan mengetahui rahsia-rahsia peristiwa ini, sehingga sampai terbit dan keluar dari lidah kita, subhanallah, terasa begitu. Barulah Allah memberi kita halawahnya, yakni satu perasaan, rasa kemanisan dengan apa yang kita dengar. Sehingga apa yang kita dengar ni jauh lebih baik daripada berita-berita dalam TV, berita dalam surat khabar, dalam majalah, bahkan apa saja apa yang kita baca. Bahkan sejarah negara itu, sejarah bulan bi bulan, bahkan kita mendengar kisah ini jauh lebih menarik, memadam semua sejarah di atas dunia. Sebab sejarah ini peradaban kadang-kadang dibina dengan kebatilan. Empire Rom, Empire Parsi dibina dengan kejahilan, dibina dengan kebatilan, kesyirikan dan kekafiran. Tapi mereka angkat tinggi-tinggi, padahal Allah merendahkan mereka. Cukup Rasulullah dengan kisahnya dan peristiwa khususiat dan juga mukjizat Rasul untuk kita mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Ha? Ha. Begini apa dia? Dia tengok lukisan mata NATO begini, surga begini macam mana dia lukis dengan mata. Itu tamanna. Tamanna ni sebagai satu omong-omong. Gambarannya dibina melalui jiwa dan diri dia. Padahal hakikatnya syurga neraka tidak boleh digambarkan. Seperti mana firman Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahu min qurrati ayun. Kamu tak boleh nak menggambarkan satu yang Allah telah sembunyikan. Sehingga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, hadis qudsi, aku menyembunyikan bagi hamba-hambaku, kata Allah. Hadis qudsi, iaitulah syurga yang mana mata tidak pernah melihatnya, hati tidak pernah terlintas mengenainya. Maknanya bila dah masuk syurga pun mata kata tak pernah tengok, hati tak pernah terlintas macam ni, tak pernah langsung. Seperti mana atas dunia kita boleh bercerita keadaan orang ahli syurga, orang yang tinggi seperti mana Nabi Adam, cantiknya macam Nabi Yusuf. Hanya kita tak pernah tengok tingginya Adam, tak pernah juga melihat cantiknya Yusuf. Begitu juga kata Rasulullah, tidak ada bulu-bulu pada tubuh dia, tidak beludah, tidak berkahak, tidak kencing, tidak berak. Tak boleh nak digambarkan sama sekali. Lalu apatah lagi untuk dilukis-lukisnya. Sama juga hukumnya dikiaskan dengan neraka. Sebab kata Rasulullah, kalau sekiranya seseorang di dunia melihat neraka, hakikat mati kerananya. Neraka itu tidak boleh dikatakan hari ini dia ada tempatnya, hanya diketahui oleh Allah. Seperti mana para sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, di mana syurga? Rasulullah tanya kepada dia, waktu datangnya malam, siang bagaimana? Datangnya siang, malam bagaimana? Kamu di situ juga? Lalu dia jawab, hanya Allah saja yang tahu ya Rasul. Begitu juga syurga neraka, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Kalau dikatakan syurga adalah kat ujung kampung, ramai-ramai pergi masuk sana, lebih-lebih cari bidadari. Sebab kata syurga di sana. Kalau neraka sama-sama jauh lah, janganlah beli rumah kat kawasan situ. Tidak boleh digambar-gambarkan, kata Rasulullah. Kalau seseorang diperlihatkan oleh Allah akan nerakanya, mati kerana melihatnya. Lalu kalau orang lukis-lukis tu kita pun tengok sikit, rasa takut pun tak ada, sebab tu bukan hakikat. Jadi itu satu tamanna, satu omong-omong yang dibina dengan kita tidak tahu bagaimana dia menggambarkan keadaan begitu, padahal tidak kaitan langsung. Ada lukisan orang buat neraka, ada warna-warni, buat apinya warna merah, poring gelap. Pada Rasulullah kata, sesungguhnya api neraka itu berwarna sangat-sangat hitam, lebih hitam pada batu yang hitam, lebih hitam pada kegelapan malam. Jadi cuba gambarkan neraka, kalau begitu ambilnya arang pengih-pengih je lah. Ini apa ni neraka? Hitam ni neraka, macam ni hitamnya. Itu bukan gambaran sebenar. Lalu kalau dibuat gambar sekan, bahkan kata Rasulullah SAW, dalam neraka nak kata sezarah ataupun sebesar lubang jarum cahaya pun tak ada. Lalu bagaimana orang boleh menggambarkan keadaan orang ini? Itu pasal gambarannya tidak digambarkan, melainkan diceritakan melalui lidah Rasul. Itu saja. Ayat Quran bercerita tentang ahli neraka, hanya boleh sekadar kita menerima dan beriman dengannya, tapi untuk menggambarkannya tidak mampu untuk menggambarkannya. Itu yang kita diperintah, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman saja. Lalu kalau orang share sekalipun, kita menyatakan ini bukannya neraka, inilah gambaran neraka. Bukan juga. Kalau sekiranya ini gambaran neraka, mungkin kalau tak mati pun aku tengok jatuh pingsan. Rasulullah bercerita tentang alam barzakh, bunyi macam-macam. Kita saja dihijab oleh Allah daripada mendengarnya. Sebab Nabi bila pergi ke tanah perkuburan, Nabi dengar macam-macam. Para sahabat ada sebahagian mereka dapat karamah, terbuka hijab, dengar juga apa yang berlaku dalam kubur.
Orang meraung, meratap semua tu orang dengar. Itu karamah sahabat. Nabi memang dia biasa dengar. Lalu kata Rasulullah, kalau sekiranya kamu pun mendengar, iaitu apa yang berlaku dalam kubur, kamu akan pingsan kerana apa yang kamu dengar. Pingsan. Itu bukan hakikat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kasihnya tak bagi kita dengar, tapi ada orang yang Allah bagi dia berbicara lagi dengan orang dalam tu. Sayyidina Ali, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, dia kalau pergi ke kubur bukan sekadar bagi salam, dia dengarnya jawapan salam. Kemudian berbicara pula tu, bersembang. Kan seronok tu. Orang yang dah mati tanya, macam mana isteriku di dunia? Macam mana dia? Isteriku dah kahwin lain dah. Rasulullah bercerita demikian. Umar kata, isteri kau adakah nama fulanah bin fulanah bin fulanah? Itu si aku tu. Dia dah kahwin. Dia kahwin dengan pengungsi surau. Itu. Wallahu a'lam.